Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat dipertemukan pada malam ini untuk sambungan kuliah kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan berkaitan fiqhul aulawiyat di dalam ilmu warisan Islam. Barang siapa yang pernah mengembara di lautan ilmu warisan Islam yang sangat luas, nescaya dia akan mendapati bahawa para ulama terdahulu telah memberikan perhatian yang cukup dan sewajarnya terhadap fiqhul aulawiyat yang ditampilkan dalam pelbagai pandangan dan tulisan mereka. Maknanya kalau kita banyak membaca kitab-kitab, kita akan dapati para ulama terdahulu meletakkan suatu benda yang aula, mana yang lebih utama daripada perkara-perkara yang utama. Banyak benda utama tetapi diletak yang paling utama. Banyak benda paling penting, ada yang paling penting. Macam tu ya. Di antaranya isu orang-orang yang bertanya tentang seseorang yang membunuh lalat dalam keadaan memakai ihram. Orang dalam keadaan ihram dia bunuh lalat. Di antara perhatian yang paling pertama diberikan oleh para ulama terdahulu dalam perkara fiqh keutamaan ini ialah sebuah riwayat sahih yang datang daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melalui Abu Nuaim al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Berkata, seseorang lelaki datang menghadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pada ketika itu aku sedang mendengar syarahannya. Kemudian orang itu bertanya mengenai hukum seseorang yang membunuh nyamuk dalam keadaan berihram. Mana Abdullah bin Umar di tengah bersyarah, tiba-tiba satu orang angkat tangan tanya, apa hukum membunuh nyamuk? Dalam riwayat lain disebut apa hukum membunuh lalat dalam keadaan berihram. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kembali kepada orang tersebut, saudara berasal dari negeri mana? Pasal yang ditanya ni pun tak perlu ditanya. Jadi nak tanya ni orang daripada negeri mana ni, yang tanya lain macam ni. Lalu ditanya kamu daripada negeri mana? Dia jawab, kata dia, aku datang dari negeri Iraq. Iraq, tahu Iraq tuan-tuan sekalian? Tu sebelah Iran. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seluruh orang yang hadir, kamu tengoklah orang ini, dia bertanya tentang hukum darah lalat sementara mereka telah membunuh cucu baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, keduanya yakni Al-Hasan dan Husain adalah cahaya mataku di dunia ini. Dalam riwayat lain, penduduk Iraq akan bertanya tentang darah lalat walhal mereka telah membunuh cucu Rasulullah SAW. Mana apa tu sekalian, apa yang Abdullah bin Umar nak sebut ini, bagaimana orang Iraq ni dia bertanya benda kecil berkaitan masalah bunuh lalat dalam keadaan berihram, sedangkan berlaku pembunuhan terhadap cucu Rasulullah di negeri Iraq, iaitulah Husain dibunuh di Karbala. Mereka langsung tak ambil tahu. Mereka biarkan pembunuhan itu tanpa mereka mengambil tindakan terhadap si pembunuh. Bahkan mereka tidak bertaubat sampai pada hari tersebut. Padahal Hasan dan Husain adalah cucu yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat berbanding darah orang dengan darah nyamuk, mana yang lebih utama untuk dibela? Darah orang. Tapi kenapa pembelaan terhadap darah keluarga Rasulullah tidak diambil berat? Sibuk tanya pasal masalah darah nyamuk ataupun darah lalat. Dalam menafsirkan hadis tersebut, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan keterkejutannya di atas ketelitian penduduk Iraq yang bertanyakan tentang perkara yang kecil sementara mereka telah meremehkan satu perkara yang sangat besar. Apa benda besar tadi? Iaitu pembunuhan keluarga Rasulullah. Bukan seorang, tuan-tuan sekalian. Pembunuhan itu berlaku, 81 orang keluarga Rasulullah dibunuh serentak, iaitu di Karbala. Sebab tu orang Syiah bila dia nak sembahyang, dia letak batu, tuan-tuan sekalian. Batu tu diambil daripada Karbala di Iraq. Iaitu tempat di mana terbunuhnya Husain dan keluarganya. Jadi cerita dia tuan-tuan sekalian, dulu masa perbalahan berkenaan khalifah di antara Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhu sehingga terbunuhnya Sayyidina Ali. Maka setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, para sahabat yang berada di Iraq, di Iran, semua mereka ni telah
berbai'ah kepada Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah. Jadi Hasan tu sempat jadi khalifah sekejap, tuan-tuan sekalian. Maka oleh kerana pembunuhan terus berlaku, peperangan terus berlaku, orang-orang sebelah Syam mereka tidak memberi sokongan pada Hasan, mereka memberi sokongan pada Muawiyah. Jadi Hasan membuat ijtihad, elok kalau dia menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah. Maka sebab itulah Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Tetapi dalam perbincangan itu disebut, nanti kalau Muawiyah dah nak pencen, tak mau lagi jadi khalifah, serahkan jawatan itu kembali pada Hasan ataupun pada Husain. Maka apabila Muawiyah ni dah nak pencen tentu sekalian, dia tak mau jadi khalifah, ketika itu Hasan telah terbunuh. Sayyidina Hasan dibagi minum racun, mati tentu sekalian. Dan ketika itu nak diserahkan pada anaknya Yazid. Sedangkan dulu Nabi dah sebut, kata Rasulullah, wahai Muawiyah, nanti anak kamu bunuh cucu aku. Memang Nabi dah sebut, maknanya nanti akan berlaku pembunuhan cucunya dilakukan oleh anak Muawiyah. Tapi sebenarnya bukan anak Muawiyah yang buat, iaitu tentera di bawah pentadbiran Yazid bin Abi Sufyan bin Muawiyah. Jadi berlakulah pembunuhan tu. Sebenarnya pembunuhan itu tidak seharusnya berlaku. Kerana apa? Kerana Yazid dia hantar pasukan untuk berunding dengan Husain. Sekarang ni bapak dah pencen dah, tak mau jadi khalifah, nak serah pada Yazid. Sedangkan dulu perjanjiannya serah balik pada Husain. Jadi macam mana nak berunding? Rupa-rupanya tentera Muawiyah tentera Yazid telah melakukan kesilapan besar. Dia pergi serbu keluarga Husain ni tadi, semua sekali dibunuh tentu sekalian. Sebab tu sebenarnya Husain tak bawa tentera, sebab dia datang untuk berunding. Maka terbunuh mereka semua, bukan seorang, 81 orang tentu sekalian. Sebab tu di sini Ibnu Umar ataupun siapa nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mempertikai dia. Kamu bunuh keluarga Rasulullah, kamu tak pernah bertaubat sampai sekarang. Kamu sibuk pasal darah nyamuk ataupun darah lalat. Berkata Ibnu Battal bahawa hadis tersebut mengajarkan kepada kita akan kewajipan mendahulukan dan mengutamakan perkara yang sangat penting atas segala lainnya dalam urusan agama. Kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkari pertanyaan orang tersebut tentang darah nyamuk atau lalat, sementara dia tidak segera bertaubat dari segala kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan yang lainnya daripada penduduk negeri Iraq dalam membunuh Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar mengkeji sikapnya itu. Ibnu Umar hanya menyebut Al-Husain kerana darjatnya yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh tersebut di atas, bukanlah Abdullah bin Umar bermaksud mengkeji orang tersebut secara pribadi. Namun yang bagi dimaksudkan adalah sikap kebanyakan orang dalam menghadapi sesuatu masalah. Mereka begitu memberi tumpuan dan perhatian yang sangat besar terhadap perkara-perkara yang sangat remeh, sementara itu mereka meremehkan perkara-perkara yang sangat besar. Jadi tujuan Ibnu Umar tadi bukan nak meremehkan ataupun nak menghinakan pribadi orang tadi, tetapi nak bagi tahu kenapa kamu sibuk sangat dengan benda yang kecil, sedangkan banyak benda yang besar yang mesti kamu ambil tahu. Macam kita hari ni tu sekalian, kadang-kadang gaduh pasal benda-benda kecil, banyak lagi benda besar. Ini gaduh pasal kunut tak habis-habis lagi sampai sekarang tu sekalian. Sampai minggu lepas di Kedah buat persidangan hentam Wahabi tu sekalian. Saya pun tak faham orang Malaysia ni. Siapa yang nak gaduh-gaduh sangat? Nak kunut lah, tak nak sudahlah. Apa yang gaduh-gaduh? Siapa nak kunut sila kunut, siapa tak nak sudah, jangan gaduh. Kita pula yang jadi makmum ikut imam. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam tak kunut, tak payah kunut. Jangan gaduh. Ini gaduh tu sekalian. Pasal kunut tak habis-habis. Sampai minggu lepas kan persidangan khas tu sekalian di Kedah menghentam Wahabi tu sekalian. Tak sepatutnya tu sekalian. Kita buat benda-benda seperti ini. Kenapa tak gaduh pasal 2.6 bilion tu sekalian yang tak tahu ke mana pergi? Itu 1.4 bilion peruntukan untuk pengajian tinggi dikurangkan tu sekalian. Apa siapa tak bisa? Tahu tak 1.4 bilion tu untuk pengajian tinggi dikurangkan? Ada orang kata sikit je ustaz. Sikit kau kira betul? Ini tentunya kemasukan ke politeknik. Di Sungai Lang Sabak Bernam biasanya pengambilan bulan Januari 1000 orang, tahun ni cuma 300 orang tu sekalian. Ini bila orang tak boleh masuk IPT tu sekalian, bagaimana mereka nak menuntut ilmu? Tempat mereka dikurangkan sebab peruntukan dikurangkan. Gaduh pasal kunut tak kunut. Jadi saya ingat tu satu ketika ada satu rombongan orang pergi haji daripada Indonesia. Dia pergi haji dekat Mekah sana. Dulu tak ada kapal terbang, dia naik kapal laut. Jadi dalam kapal tu ada dua kumpulan orang. Satu kumpulan Muhammadiyah yang diketahui oleh Buya Hamka, satu lagi kumpulan Nahdlatul Ulama. Saya tak ingat nama ketua Pak Kiai yang pergi itu.
Jadi dua-dua ni aliran yang bertentangan di Indonesia. Yang satu kunut, satu tak kunut. Nahdlatul Ulama dia kunut, Muhammadiyah tak kunut. Jadi tak kena buat sembahyang dua imam tuan-tuan sekalian dalam satu kapal. Jadi mereka sembahyang. Jadi buat giliran pagi subuh yang pertama itu ulama daripada Nahdlatul Ulama jadi imam. Pak K daripada Nahdlatul Ulama jadi imam tuan-tuan sekalian. Pagi tu dia tak baca kunut tuan-tuan sekalian. Padahal kat Indonesia ada pertahan kunut habis-habisan tuan-tuan sekalian. Pagi tu dia tak kunut dia. Pening murid dia tuan-tuan sekalian. Orang daripada Nahdlatul Ulama sudah komplain. Pak Yai, kita kan di Indonesia sering kunut. Ini kok enggak kunut gimana? Jadi Pak Kiai bilang, kata Pak Kiai, kita ini harus hormat orang. Dalam bahtera kita ada orang alim daripada aliran yang lain yang mesti kita hormati. Di sana ada Pak Buya Hamka, dia menjadi makmum kita. Jadi temu hormati sebab dia tak baca kunut, jadi saya pun tak baca kunut. Itu Pak Imam Nahdlatul Ulama. Esok pagi yang kedua, giliran Buya Hamka pula jadi imam tuan-tuan sekalian. Giliran Buya Hamka jadi imam, Buya Hamka pula tak baca Buya Hamka pula baca kunut tuan-tuan sekalian. Lagi pening orang-orang Muhammadiyah. Buya kita biasa kita kat apa nama ni dekat Indonesia kita tak baca kunut. Ini kat sini pula baca kunut pula macam mana? Itulah jawapan dia, bahawa kita hendaklah menghormati orang pada benda-benda yang khilafiah yang boleh kita bertoleransi. Jadi benda bertoleransi je, jangan gaduh-gaduh tu sekalian. Ini tak boleh toleransi ni, dia 2.6 bilion, 1.4 bilion, jual edra kepada apa nama ni company Cina. Tuan-tuan tengok dah keluar dah jadual naik harga elektrik start bulan Januari, padan muka. Itulah. Tuan-tuan sekalian. Ya, dah keluar dah jadual kenaikan. Dulu kata tuan-tuan sekalian bila apa nama ni jana kuasa elektrik dibeli daripada YTL oleh 1MDB, tujuan supaya turunkan harga. Tak pernah turun pun. Tiba-tiba dijual pula pada company Cina. Kita pula bukan main anti Cina tu sekalian. Cina jahat, macam-macam Cina jahat. Tapi jual kat Cina pula tuan-tuan sekalian. IRL naik tuan-tuan sekalian, harga tambang. Tambang kereta api apa semua disalahkannya Cina. Yang bagi konsesi pada Cina tu siapa? Bukan Melayu, bukan Jawa. Salahkan Cina. Jadi masalah orang Melayu ni tuan-tuan sekalian. Awak jahat tak fikir, marah orang je kerjanya. Kerjanya buat alasan pada orang lain tuan-tuan sekalian, tuduh orang. Padahal kita yang salah tuan-tuan sekalian. Ini masalah. Tengok semalam melalak-lalak dekat PWTC tuan-tuan sekalian. Aku tengok, ya Allah, geli tuan-tuan sekalian. Iya. Sampai seorang tu daripada Penang disebut tuan-tuan sekalian. Ni tengok dia kata sekarang ni rakyat nak makan udang pun tak boleh makan yang bertendangan ni yang kat atas ni, kata dia. Dia ketawa tuan-tuan sekalian. Goblok betul lah tuan-tuan sekalian. Ya, betul tuan-tuan sekalian. Disebut pasal GST, pasal apa, betul tuan-tuan sekalian. Sekarang dah kat kampung-kampung ada orang beli beras tak pakai beg lagi tau, pakai kilo dah tuan-tuan sekalian, pakai timbang kilo sebab duit tak ada tuan-tuan sekalian. Kemarin saya beli satu enjin tuan-tuan sekalian, enjin untuk nak hidupkan saya punya mesin potong apa ni pencacah rumput untuk makan kambing lembu tu. Duduk sekejap Cina tu, wah ya ustaz, maknanya susah lah sekarang, kata dia. Balang mahal, kata dia. Datang mahal, nak jual balik susah, kata dia. Sekarang satu bulan saya mau jual mesin pun boleh kira lah, tak macam dulu. Dulu banyak, kata dia. Sekarang orang kat kampung-kampung mesin rosak pun dah tak beli mesin dah tuan-tuan sekalian. Cari jalan macam mana dia repair sendiri, modified sendiri. Tengok orang berniaga pun susah tuan-tuan sekalian. Kita tak berniaga boleh lah, mana ada. Itu yang sampai tak apa, kalau makan nasi goreng dekat kedai mamak, mana ada kena GST, kata dia. Masuk cili, masuk bilis, masuk beras, mana semua mana ada GST, kata dia. Bodoh betul. Dia tak makan lagi sekalian, dia tak tengok. Dia makan orang bayar boleh lah. Cuba dia tengok bil. Mana ada kedai mamak tak kena GST tu sekalian. Yang tak kena GST tu cili, yang tak kena GST tu bawang, dah jadi nasi goreng dia kena GST. Ini benda yang sepatutnya kita bincang tu sekalian. Bagaimana kita nak turunkan kesengsaraan rakyat pada zaman sekarang ni tu sekalian. Anak-anak nak masuk sekolah sekarang barang mahal, baju mahal apa semua, itu yang kita fikir. Ini gaduh lagi benda-benda kecil tu sekalian. Jadi kita belajar di sekalian macam itulah. Benda yang tak perlu kita nak gaduhkan, jangan gaduhkan. Nak tahlil sila, tahlil tu sekalian. Tak nak tahlil sudah, esok mati kampus tinggal balik. Macam tu ya. Kan ada orang gitu, ada apa ni talqin itu dia kan. Bid'ah. Tak apa, esok mati kampus dah tak apa talqin. Balik tu sekalian. Yang nak talqin kita talqinkan. Yang tak nak sudah. Kan benda-benda yang khilaf. Dan khilaf ni tu sekalian satu benda yang memang ada dalam Islam. Tak mungkin Islam hanya satu jalan saja. Bagi khilaf supaya ada, supaya mudah kita. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, macam ni.
Contoh dulu tuan-tuan sekalian, orang pergi haji kan. Orang pergi haji dulu, laju lah sangatlah saya cakap hari ni tu lah. Pasal tadi banjir kan, hujan. Ini orang pergi haji dulu tuan-tuan sekalian, orang pegang tu tabung haji mula-mula dulu kan pegang, orang lelaki perempuan bersentuh batal. Letih orang nak tawaf tuan-tuan sekalian. Pusing kena batal, ambil wuduk, pusing batal, ambil wuduk. Lepas tu ambil pula pandangan sebahagian mazhab Syafi'i. Siapa yang menyentuh dia yang batal, yang kena sentuh dia tak batal. Dah awak tadi orang sentuh, okey tak batal. Awak berjalan ke depan sentuh orang pula, batal pula. Tak jadi. Sekarang baru ikut pandangan mazhab Hanafi tu sekalian. Padahal bila kita belajar ilmu tu tadi banyak tu sekalian pandangan-pandangan, dan pandangan yang paling asah tu sekalian, iaitu lelaki perempuan bersentuhan kulit yang bukan mahram tidak batal wuduknya melainkan dengan syahwat. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang qiyamul lail, tiba-tiba Sayyidatina Aisyah terpegang kaki Nabi, dan Nabi tak batalkan sembahyang, Nabi teruskan sembahyang. Pada hari yang lain Nabi ambil wuduk nak pergi sembahyang. Nabi masuk masjid, Nabi ambil wuduk, Nabi cium dulu Aisyah baru pergi masuk tanpa mengambil wuduk semula. Menunjukkan bahawa itulah pendapat yang paling tepat tu sekalian. Tapi pendapat yang lain tak salah. Ulama dia mengambil daripada sudut-sudut yang lain. Tak apa. Kamu tak mau ambil yang ni, ambil yang ni. Tak mau ambil yang ni, ambil yang ni. Yang penting jangan kita tasahul. Tasahul maknanya bermudah-mudah, ambil yang ringan-ringan aja. Itu tak boleh. Sebab tu kita mesti belajar. Kita ambil daripada ilmu yang kita pelajari daripada guru. Jangan main kita baca buku je amal, baca buku je amal. Itu tak boleh tu sekalian. Jadi ini sekalian, benda-benda yang khilaf kita hendaklah saling ra'i-mera'ikan. Perkara yang berlaku terhadap Ibnu Umar juga berlaku kepada anaknya Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, bersama orang-orang Irak juga. Mereka bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang kecil, sementara itu mereka mengenepikan, tidak bertanya mengenai perkara-perkara yang besar yang telah berlaku di antara mereka, seperti saling berperang dan membunuh. Walau perkara ini pembunuhan di antara sesama telah mendapat peringatan yang sangat keras daripada baginda Rasulullah SAW. Baginda bersabda, janganlah kalian berpaling menjadi kufur setelah pemergianku, sehingga kalian saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Memang Nabi dah lama sebut dah, jangan sampai anda kembali kufur sehingga saling berbunuh-bunuhan. Hari ini berlaku lagi tu sekalian. Tengok apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, tak berkesudahan. Orang Islam berbunuhan sama dengan orang Islam, pasal orang Islam tak ada akhlak tu sekalian. Baik Bashar, baik penentangnya, tak ada akhlak. Sepatutnya peperangan ini tidak boleh dibuat di kawasan awam. Itu semenjak daripada zaman Nabi. Sebab tu Nabi bila nak perang bagi tahu, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang perempuan yang tidak terlibat perang, jangan bunuh orang tua yang tidak terlibat dengan peperangan, jangan bunuh orang-orang yang berjalan menuju ke rumah-rumah ibadah sekalipun mereka bukan orang Islam. Mana orang bukan Islam, orang Kristian nak pergi gereja dia, tak boleh dibunuh tuan-tuan sekalian. Biarkan dia nak beribadah. Itu dah Islam. Apalagi tidak boleh membunuh haiwan melainkan untuk dimakan, tidak boleh tebang pokok-pokok, dan tidak boleh memusnahkan prasarana awam. Tapi hari ini tuan-tuan tengok perang, habis dibomnya rumah, dibomnya sekolah, dibomnya hospital, dibomnya masjid, orang tengah sembahyang ditembak tuan-tuan sekalian. Tak ada akhlak. Sepatutnya mengikuti akhlak Rasulullah. Nak perang, cari tempat tuan-tuan sekalian. Ayo kita pergi padang sana, kat Stadium Merdeka. Peranglah kat dalam stadium tuan-tuan sekalian. Macam tu patutnya. Ini perang kat kawasan perumahan, kesian tuan-tuan sekalian, orang yang tidak terlibat terbunuh. Bahkan lagi ni sekarang ni Syria nak dijadikan medan peperangan dunia ketiga tuan-tuan sekalian. Rusia dah hantar tentera, Turki dah siap sedia, Saudi dah siap sedia, NATO, US semua dah siap dah tuan-tuan sekalian. Yang jadi masa orang awam yang tak ada kena mengena. Ini masalah yang berlaku hari ini. Kerana apa? Manusia tadi tak ikut apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Nabi kata jangan. Ini mula daripada apa tu sekalian? Sebab itu Nabi kata jangan berbalah dan perkara-perkara kecil akhirnya menjadi lebih besar lagi. Jangan label-label lah. Ini mula daripada dia lah. Akhirnya tu jadi besar tu sekalian. Sampai akhirnya tuduh orang tu munafik, lepas tu jadi bid'ah pula, lepas tu jadi kafir pula. Itu yang akhirnya saling bunuh-membunuh. Kita harap kita tidak berlaku begitu tu sekalian di tanah air kita Malaysia. Kita ikutlah kalau nak berperang politik pun cara yang baik tu sekalian. Kau nak lawan, hujah dengan hujah, jangan hujah dengan fitnah pula tuan-tuan sekalian. Ini fitnah sana, fitnah sini, jangan. Saya tengok kalau ada macam-macam tuan-tuan sekalian pakai ni ni binatang ni tuan-tuan sekalian, dahsyat sekarang ni.
Siang malam pukul 12 tengah malam berperang lagi tu. Kadang-kadang aku tengok Allah dah pukul 1 pagi dah. Kan elok kalau tidur tu sekalian. Ya. Isteri tu dah nunggu dah kat dalam bilik tu sekalian. Dia masih lagi dengan handphone lagi tak habis-habis. Orang perempuan pun boleh tahan juga aku tengok dalam grup-grup ni. Kadang-kadang tengok Facebook tu. Dahsyat. Banyak lagi kerja lain kita boleh buat tu sekalian. Asyik ini kalau tak tengok handphone satu hari tu rasa macam ada benda tak cukup lah tuan-tuan sekalian ya. Tapi tak baca Quran tak ada rasa apa pula. Jadi insya-Allah tuan sekalian nanti kita ada satu program. Kita start bulan depan insya-Allah kalau tuan-tuan berkenan. Kita ada program kita panggil Mahafaz Quran 30 hari 30 juzuk tuan-tuan sekalian. Ni ada satu kaedah ni baru dapat tuan-tuan sekalian. Kaedah baru ni keluar TV dah kan? Dekat TV Al-Hijrah dengan TV 9. Sahabat saya Ustaz Suhaimi dah pergi buat ambil satu kaedah daripada Cirebon di Indonesia sana. Kaedah menghafal 30 hari 30 juzuk tu sekalian. Aku mula tengok biar betul ni 30 hari 30 juzuk tu sekalian. Kita dah 30 tahun lebih pun juzuk 30 aja. Boleh ke 30 hari 30 juzuk ni? Jadi saya pergi baru ni ke Jakarta, ada seminar, dia buat preview, saya pergi dengan Ustaz Izzat dengan Ustaz Safwan pergi. Tengok, wah baguslah kaedah ni. Dia Ustaz Safwan tu, sahabat saya tu tanya, Pak Ustaz, saya sekarang umur 42 tahun. Bisa tak saya ngapal 30 juzuk? 42 Pak? Bisa. Yang baru ni 72 tahun. 72 tahun, 30 hari tu sekalian. Habis 30 juzuk. Jadi satu nenek tu umur 74 tahun pula, dia tanya, Pak Ustaz, saya 74 bisa enggak? Sudah pikun ke belum? Dah nyanyuk ke belum? Belum. Jadi kaedah ni kata dia kalau kita guna betul, selagi belum nyanyuk, selagi belum mati, boleh kita menghafal. Ayo tu sekalian, siapa yang ada niat nak hafal Quran 30 juzuk sebelum mati angkat tangan. Kalau niat pun tak ada, macam mana nak hafal tu sekalian? Dia mesti mula dengan niat. Macam kita lah. Saya niat malam ni nak datang surau Ad-Diniyah, ada Ustaz Azrul nak kuliah. Kita niat dulu kan? Oh datang. Tapi kalau dah memang tak niat, relax tengok TV. Bang pergi surau bang, Ustaz Azrul datang. Alah, tak ada niat, tak datanglah dia. Macam tu juga nak ngapal ni tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita dengar tuan-tuan sekalian, sebenarnya memang betul tau. Yang kita tak menghafal ni, tak baca ni, pasal kita tak nak. Kalau kita nak, mesti jadi itu dia. Anak Agim tu, tuan-tuan tahu tak? Itu yang ulama yang di Bandung tu, nama Agim. Anak dia tu 25 hari je tuan-tuan sekalian. Habis 30 juzuk. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu kaedahnya nanti ya. Saya akan perkenalkan nanti. Kita sebab tengah mengikuti kursus lagi ni. InsyaAllah kita akan buat. Yang di Cirebon ni tuan-tuan sekalian dah batch yang ke-17. Satu batch antara 50 ke 75 orang. Dapat betul tuan-tuan sekalian. Ni lagi tuan-tuan yang penjen-penjen dah tak ada buat apa ni kan? Anak buat apa lagi duduk sini tu sekalian. Ni ada tempat aku, kita ngapal sama-sama tu sekalian. Untung-untung mati tengah ngapal. Ya Allah tuan-tuan sekalian. Lagi bagus, betul. Macam boleh? Boleh ya? Di bulan depan kita siap kita punya kursus. Kita akan iklankan balik bila kita nak mula. Kalau tuan-tuan tak mau, ya ke 30 hari boleh ke? Kita try dulu tuan-tuan sekalian. 2 hari 1 juzuk. Jadi nanti kita akan buat, dia ada package 2 hari 1 juzuk bagi orang-orang yang tak berapa yakin lagi tuan-tuan sekalian. Kadang boleh ke 30 hari? Kita orang ni dulu pun bertahun-tahun tak habis-habis ni kata dia. Kita try dulu 2 hari 1 juzuk. Datang hari Sabtu tengah hari, balik Ahad tengah hari. InsyaAllah 1 juzuk confirm tuan-tuan sekalian. Yang kedua 7 hari 5 juzuk. Datang hari Sabtu, balik hari Jumaat. Ataupun datang hari Ahad, balik hari Sabtu. Itu 7 juzuk. Yang ketiga baru 30 hari ke 35 hari lah untuk 30 juzuk. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Ada tengok budak-budak kecil pun ada, orang besar pun ada. Indonesia hebat tuan-tuan sekalian. Yang di mana baru ni umur 3 tahun tuan-tuan sekalian. 3 tahun tu dah dapat membaca dengan lancar dan dah mula menghafal tuan-tuan sekalian. Tu belum kira yang tengok kat TV tu, siapa nama tu budak tu? Umur 7 ke 6 tahun. Kita tak ada cemburu ke tuan-tuan sekalian? Budak tu boleh lah, saya macam mana? Tak boleh ke? Anak saya macam mana? Cucu saya tak boleh ke? Kita try nanti insyaAllah sama-sama menghafal Al-Quran. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, isu yang kedua iaitulah isu berkaitan dengan ketika berlaku kerosakan akhlak, manakah yang lebih utama bagi kita, bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah, yakni mengasingkan diri. Masyarakat rosak ni, gejala sosialnya, gejala macam-macam berlaku, mana lebih utama?
Kita nak bersama masyarakat, memperbetulkan masyarakat, ataupun kita duduk je saja. Malah campur-campur masyarakat leceh lah. Pergi surau Adiniyah tu pun ustaz ceramah 4 orang apa semua, malah lah. Kita duduk sendiri-sendiri dah lah. Begitu kat bini yang kita pun dah tak kacau, orang jangan kacau kita dah lah. Anak kita pun dah okey, cemerlang, SPM okey, excellent dah lah. Kita jangan campur-campur dengan orang. Surau tu kita pergi semayang, dah habis semayang kita balik tak ada. Mana yang lebih utama tu saya kita nak buat. Perkara yang pernah terjadi menjadi tajuk penting dalam perbincangan ulama kita terdahulu adalah apabila berlaku kerosakan akhlak, banyak fitnah dan maksiat bermaharajalela. Manakah yang lebih baik bagi seorang muslim bercampur dengan masyarakat sambil berusaha untuk memperbaiki mereka, atau beruzlah dan mengasingkan diri demi untuk menyelamatkan diri sendiri? Mana yang lebih utama? Nak campur orang ke nak duduk seorang-seorang? Maka dalam keadaan ini umat Islam terbahagi kepada 2 golongan. Satu kumpulan yang dinamakan sebagai kaum sufi ataupun kelompok sufi. Mereka berpendapat dalam keadaan seperti ini mereka mengambil pilihan yang kedua. Ini ada golongan sufi ataupun tasawuf, kerja dia berzikir je tu sekalian. Kita tak campur orang lah, berzikir. Itu dulu kat kampung-kampung ada namanya suluk tu sekalian. Kampung saya ada. Tu dia pergi tu dekat surau ujung kampung tu, dah tak ada orang duduk tu, duduk kat dalam tu, dia pasang kelambu, duduk 40 hari. Dia berzikir, baca Quran, berhentinya buang air, minum, makan, semayang. Lepas tu masuk balik tu sekalian. Macam tu lah selama 40 hari. Nanti baru balik rumah, kerja dapat duit. Itu berapa bulan lagi dia akan keluar, dia duduk lagi dalam kelambu. Tu ada dipanggil kelompok sufi tu sekalian. Sekarang pun banyak, kalau tuan-tuan tengok macam di Indonesia pun ada. Ya, kalau tuan-tuan cerita pasal masalah semasa, tak saya cerita kita, yang penting kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Macam tu je. Padahal Quran suruh kita hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Baru sempurna. Kalau kita berhubungan dengan Allah tapi tak ada hubungan dengan manusia, tidak sempurna lagi aturan hidup kita. Itulah tuan-tuan sekalian. Ada yang macam di Yaman misalnya tuan-tuan sekalian, dia dalam kelompok dia duduk berzikir, halaqah, itu saja. Sedangkan peperangan berlaku di Yaman tuan-tuan sekalian, dia terus duduk baca kitab, berzikir, ya hanana tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Tak lama lagi ya hanana lagi ni, malam 31 silalah ke dataran merdeka. Ya hanana tuan-tuan sekalian. Aduh, pelik aku. Dia pula ceramah aku pelik juga, si Habib Syekh tu. Saya duk dengar ceramah dia tuan-tuan sekalian. Dia kata jangan cerita-cerita pasal neraka, cerita pasal syurga je, pasal syurga tak penuh. Kalau dah penuh baru kita cerita pasal neraka. Apa hal dia cakap macam ni tuan-tuan sekalian? Mana boleh syurga penuh tuan-tuan sekalian? Apalah dia tuan-tuan sekalian? Itu pengikut dia beramai. Tuan-tuan pun suka sangat tu dengan dia tu ikut sana. Dia berzikir bagus, kita tak salahkan, tapi jangan melampau ketika bercakap sampai macam tu, sebab boleh menyebabkan orang jadi silap tuan-tuan sekalian. Sebab dia ada benda ni tuan-tuan sekalian, dia kembar. Dia dua-dua mesti disebut amar makruf nahi mungkar. Dia dua-dua serentak, tak boleh satu. Tak boleh kita cuma ajak, memang kita semayang je, tapi ada orang khalwat, jalan lantaklah dia nak khalwat, nak macam mana kita semayang jaga. Tak boleh macam tu, dia dua-dua kerja jalan. Amar makruf nahi mungkar, syurga neraka, dosa pahala, tu mesti diceritakan dua-dua tuan-tuan sekalian, tak boleh cerita satu je. Dia ceramah tu kan dekat Lirboyo, dia sebut, saya dengar tu berulang-ulang kali tu sekalian. Apa Pak Syekh ni nak cakap sebenarnya? Dia kata jangan cerita-cerita pasal, dia sebenarnya menghentam grup Wahabi, pasal Wahabi pula melampau, ini bid'ah, itu bid'ah, kafir, macam-macam lah. Dia pula cakap macam tu lah, dia tak usah cerita-cerita neraka, cerita syurga je kata dia. Kau cerita-cerita neraka apa? Kau pegang kunci neraka, kalau kau pegang kunci neraka, kau buka dulu, biar aku tolak dulu, kau masuk aku tutup balik kata dia. Apa cakap macam tu? Ini masalah kadang-kadang jadi ni memeningkan orang menjadi pening. Apa sebenarnya Pak Syekh cakap dia kena cerita dua-dua lah, syurga cerita, neraka cerita. Syurga tujuannya apa tu sekalian? Supaya orang gairah nak masuk syurga. Cerita pasal neraka apa? Supaya orang takutkan benda maksiat, jadi untuk senang dia masuk syurga. Macam jumpa doktor lah, jumpa doktor, sakit apa? Sakit tekak lah doktor. Kamu dah ni, dah dekat sebulan tak baik-baik, dah makan hurik, makan apa nama ni, pil cekitekon pula, apa nama, ubat kelapa laut, cap kelapa laut, cap ibu dan anak, semua dah tak mau baik kata dia. Doktor pun cek, kahak macam mana kahak, warna apa, hijau ke, hijau pekat, dia apa nama ni, macam hingus tu ke ataupun yang cair tu, yang jernih tu. Akan ditanya tu kan, satu-satu tanya. Okey, kalau macam ni
kamu buat kamu ni dan kamu pantang yang ni. Kan dia pantang tu pantang, jangan buat tu benda tu, kalau kau buat nanti kau sakit lagi, tak baik. Mana dah bagi ubat, ada pantangnya. Macam tu juga kita cerita pasal syurga, ada pantangnya. Kalau buat macam ni nanti masuk neraka. Jadi dipantangi, jangan dibuat. Macam tu. Boleh faham tu? Itu bahasa macam orang seberang. Saya pasal sebulan ni saya duduk kat Indonesia, jadi macam orang Indon dah tu Zilian. Sampai sekali saya cakap Jawa, orang Indon tu pelik. Bapak dari mana? Kata. Saya dari Malaysia. Loh, orang Malaysia bisa ngomong Jawa? Apa saya ingat orang Jawa tak ada kat Malaysia ke? Dia orang Indonesia tu dia ingat kat Indonesia je. Yalah, dia tak pernah datang Malaysia. Padahal kat Malaysia ni Jawa lah tu sekarang ramai. Ini kumpulan yang pertama. Adapun kumpulan yang kedua, iaitulah golongan ulama Rabbani, mengambil pilihan pertama. Mereka lebih memilih cara hidup para nabi dan para rasul yang diutus untuk hidup bercampur dengan masyarakat dengan tujuan untuk merubah keadaan mereka dengan usaha gigih dan penuh kesabaran. Jadi kumpulan yang kedua ulama, tadi ulama sufi, dia tak campur orang. Ulama yang kedua dia bercampur orang. Sebab apa? Sebab itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para nabi yang lain. Mereka diutus untuk apa? Untuk menyampaikan Islam, untuk berdakwah, bukan untuk diri mereka sendiri. Kalau nak kira lah tentukan nak duduk sendiri-sendiri, lebih baik Nabi duduk atas gua Hira tu je, duduk ke atas zikir. Yalah, kalau dia nak ikut ahli sufi kan selamat tentu sekalian. Yalah, balik gaduh dengan Pak Lah tentu sekalian kan, Abdullah bin Ubay, Abu Lahab, Abu Jahal tu bukan orang lain, pak saudara, paman-pamannya tentu sekalian, gaduh dengan sepupu sepepat. Berapa lebih baik duduk seorang-seorang. Ada keduri tahlil balik. Ada orang buat keramaian balik. Lepas tu naik lagi kat Gua Hira. Kan lebih bagus. Tapi kenapa Nabi buat? Sebab itu tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah. Setelah Nabi tak ada, tugas itu dipikulkan kepada kita setiap orang Islam. Jangan kita anggap kerja ni, ini kerja ustaz aja, negur-negur orang. Kerja ustaz aja, ngajak orang pergi masjid surau. Tidak. Semua orang yang mengaku orang Islam, mereka hendaklah melakukan amar makruf nahi munkar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, seorang mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar menghadapi gangguan dan kerenah mereka adalah lebih baik daripada yang tidak bercampur dengan mereka dan tidak sabar dengan gangguan dan kerenah orang. Jadi kita bercampur dengan masyarakat, kerenah macam-macam tentu sekalian. Ingat senang ke tu kan nak ajak orang? Susah. Kadang-kadang baru setahun jagung. Aku dulu pernah masa mula-mula saya ceramah dulu, sekarang dah okey lah kan. Dulu masa aku mula-mula ceramah di satu tempat tu, aku datang, orang tua-tua dia tak respect tu sekalian. Tengok budak muda tu dia. Sekali aku ceramah balik, ustaz minta maaf ya, kenapa? Kita orang ingat ustaz tak pandai ceramah tadi. Itulah kata, jangan tengok muka je, tunggu aku ceramah dulu. Aku cakap dia sedap, dia kata aku kat belakang rupa je tu sekalian. Aduh, pening betul. Patutnya dia dengar apa orang cakap, bukannya dia tengok orang yang bercakap tu sekalian. Dia tengok orang yang bercakap je. Jadi tentu sekalian, itu kerja-kerja yang mesti kita lakukan walaupun cobaannya begitu banyak tentu sekalian. Kadang-kadang orang yang suka cakap, tengok Datuk Ishak Barum arwah dulu sampai kena pecat tentu sekalian. Tu kerana nak cakap benar. Kalau tak bercakap benar, dengarlah. Lama tu sampai macam Mufti Perak tu, sampai tak habis-habis lagi tentu sekalian. Tak pencin-pencin sampai sekarang. Yang bercakap betul semua habis. Jadi cobaan orang melakukan kebaikan ini memang banyak, tetapi kita harus bersabar kerana kesabaran di medan jihad walaupun satu saat lebih baik daripada kita solat di rumah kita 70 tahun. Nabi kata tu sekalian, bersabar di medan jihad satu saat itu lebih baik daripada kamu tidak solat di rumah kamu 70 tahun. Mau 70 tahun kita sembahyang tanpa henti, itu tidak dapat mengatasi pahala bersabar satu saat di medan jihad. Jadi sebab itu kita kena berjihad. Perkara ini juga telah dibentangkan secara panjang lebar oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya yang terkenal, yakni Ihya Ulumuddin. Di antara tajuk yang penting menjadi perbincangan ulama kita juga yang terdahulu, manakah lebih utama bagi seorang muslim memiliki harta kekayaan dunia dan menikmatinya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syarak, atau meninggalkannya dengan bersikap zuhud dan tidak ambil peduli dengan urusan harta benda. Itu tajuk barunya. Mana lebih utama? Kita cari harta dengan cara yang halal dan kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala mengikut apa yang dibenarkan oleh syarak, ataupun kita zuhud. Tak payahlah dunia-dunia ni, tak payahlah.
Kereta tu asal boleh bawa pergi masjid surau sudahlah kata dia kan. Tak payahlah kita nak pakai kereta-kereta besar-besar, canggih-canggih, baru-baru tak payah. Janji boleh gek agak tak boleh hidup, suruh jemaah tolong sorong. Sudahlah. Baju pun compang-camping, koyak-koyak. Macam ada tu sekalian. Kadang ada komplain juga, ustaz tu naik kereta baru kata dia. Itu dah beli tukar baru pula kata dia. Ustaz ni tak zuhud lah. Tak tahulah kok dia nak suruh ustaz ni tiap kali ceramah begitu, tuan-tuan nanti tuan-tuan yang balik dulu pasal kereta saya tu kalau tak disorong nanti tak hidup ya. Jadi tuan-tuan tunggu. Kita pun gek tak ada sorong gek. Ustaz tu zuhud lah, bagus lah. Macam tu ke tu sekalian. Kita sepatutnya orang Islam ni tu sekalian, cuba cari kekayaan dan kekayaan itu kita gunakan untuk Islam. Tuan-tuan ada kereta. Tapi sebab tuan-tuan duduk sini jangan bawa kereta lah, jam lah aku tak boleh parking kan. Kalau kita pergi masjid-masjid surau lain lah, maknanya kalau orang kaya-kaya ni bawa kereta yang besar-besar tu sekalian. Bawa pergi masjid, barulah orang kafir tengok, orang Islam hebat lah. Orang Islam hebat. Tengok kereta dia besar, orangnya segak, pakai kemas. Macam dia aku nak masuk Islam lah kata dia. Masuk Islam. Ini tengok, orang Islam banyak teluk lah kata dia. Itu lagi dia pergi masjid, dia punya kereta pun start tak hidup. Itu start tengok. Tiap kali mau balik orang sorong, ini macam tak mau masuk Islam lah. Hanya tak mau masuk Islam itu. Kita kena tunjukkan Islam tu baik. Islam tu suruh kita cari ke banyak-banyak rezeki. Harta tak jadi masalah, tetapi dengan syarat ikut saluran yang dibenarkan oleh syarak. Macam tu saja tu sekalian. Jadi bila kita ada duit tu sekalian, kita boleh menyumbang. Kita ada duit, kita boleh infak, bantu fakir miskin, anak yatim dan seumpama dengannya. Tapi kalau tak ada duit macam mana tu sekalian? Itu sebab saya kempen terus ni sekalian. Tiap-tiap saya naik mimbar saya akan kempen minimal RM10 pergi sembahyang Jumaat tu sekalian. Boleh? RM10. RM10 satu Jumaat, 4 Jumaat RM40 tu sekalian. Gaji berapa? RM40. RM40 sekali satu Jumaat RM10 lah. Yang dibakar hari-hari itu satu hari RM17 tu sekalian. Dan hel kan 20 batang RM17 sekarang tu sekalian. RM17 kali 30 berapa? RM571 tu sekalian. Tak payah kira, aku dah kira dah. 571 jangan main-main. 571 bakar gitu ya. Tak berkira pula. Ini cuma RM40. RM40. Sekali bagi RM10. Banyaknya. RM10. Sebelum pergi sembahyang Jumaat, tanya dengan isteri. Mak ni nak sembahyang Jumaat ni, mak nak kirim tak? Ada kirim? RM10. Kirim lagi RM10. Bawa RM20 tu sekalian. Dapat pahala banyak insya-Allah. Lebih-lebih lagi wang itu dimanfaatkan untuk kerja-kerja dakwah insya-Allah. Ya. Kita ni duduk sekalian dekat Malaysia, patutnya kita sekarang dah 60 tahun merdeka. Sepatutnya umat Islam ni dah 80 ataupun 90% tu sekalian dalam negara kita. Ini dah saya dah dekat 50-50 dah dengan orang bukan Islam. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak buat kerja dakwah tu sekalian. Baru ni bincang kat satu masjid, habis saya keluar tu Pak Ji tu datang. Betul lah Ustaz itu dia. Apa betul? Saya Ustaz, pejabat saya dekat masjid negara. Sepatutnya orang pergi masjid negara tu dapat hidayah. Ini tak. Pergi masjid kena halau kata dia. Saya tu siapa kena halau? Tu pelancong-pelancong. Kadang-kadang datang kat masjid, dia waktu melawat 3 sampai pukul 4. Lebih pukul 4, makcik kat bawah tu bising. No. Apa dia no pun tak apa dia kata dia. Patutnya letaklah orang yang boleh cakap orang putih. Kemudian paling bagus bawa pelancong ni waktu orang tengah sembahyang lah tu sekalian. Kita tengah sembahyang tu, jadi bergila yang bawah tu sebab kerja awak tu kerja bagus. Bawa naik, ini orang Islam. Orang Islam sembahyang satu hari 5 waktu. Sembahyang begini. Nanti akan datang persoalan. Apa salah orang Islam sembahyang depan tak ada apa-apa kata dia. Kita orang depan ada patung. Itu kita punya Tuhan. Kamu sembah apa? Tuhan pun tak ada kata dia. Kamu Tuhan pun tak nampak. Waktu tu kita bertukar-tukar pendapat tentu saja bagi pandangan. InsyaAllah dia akan fikir. Logik lah. Kita sembah Tuhan kita depan Tuhan tu pun tak boleh bercakap, tak ada apa, ya tak? Jadi dia akan masuk Islam. Ini dia halaunya orang tu sekalian. Tapi saya pun pernah tengok tu sekalian. Satu rombongan daripada Jepun, dia datang. Tapi hari tu saya tak tahu siapa tak dibenarkan pelancong asing masuk. Jadi makcik tu suruh balik, tak boleh masuk. Saya tanya dia, makcik, apasal tak boleh masuk? Tak tahu lah cik, ni orang atas tak bagi. Saya tanya dia, orang atas datang tak? Orang atas pun tak turun-turun tu sekalian. Orang atas.
Ini masjid ni sepatutnya kita gunakan untuk sebarkan Islam, tapi ini tidak berlaku. Jadi bila berlaku begitu, mana yang kita nak? Kita nak cari harta ataupun kita nak bersendirian? Maka tuan-tuan sekalian, kaum sufi berpendapat, kaum sufi lebih mengutamakan pilihan yang kedua. Sama macam tadi juga, ahli sufi dia lebih milih yang kedua. Maknanya dia tak payah cari duit banyak-banyak pun tak apa. Yang penting dia banyak berzikir, dia banyak buat kerja-kerja untuk islah diri dia sendiri saja, tidak bersama masyarakat. Tetapi para ulama muktabar lebih mengutamakan pilihan pertama yang telah menjadi cara hidup para nabi dan para rasul. Di antaranya apa? Contoh iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dia jadi apa tu sekalian? Dia jadi menteri, menteri keuangan tu sekalian. Menteri keuangan pertama di negeri Mesir. Dapat menyelesaikan masalah ekonomi di Mesir tu sekalian. Sehingga akhirnya dia sangat dicemburui oleh mak engku. Mak engku tahu mak engku tu sekalian? Permaisuri. Apa permaisuri tu nengok je Usop. Geram betul dia tengok tu sekalian. Lawa Usop ni. Cerita pula dengan pembantu-bantu, dia kata Usop tu lawa tau kata dia. Jadi lawa cantik handsome dia nak kata. Orang tu kata apalah mak engku Leha kan, nama kan Zulaiha tu. Mak engku Leha. Jadi kawan dia kata apalah mak engku Leha ni, dengan anak angkat pun minat sangat kata dia. Dia kata kau tak tengok lagi, kalau kau tak percaya mari sini kata dia. Tu yang dibariskannya dayang-dayang pembantu-pembantu tu, masing-masing pegang pisau, pegang bawang, so potong tu sekalian. Lalu disuruhnya Usop lalu. Mak engku Leha apa panggil Sop, lalu Sop. Betul. Sampai Usop dah lepas pun. Aduh! Rupanya dah potong jari dah tu sekalian. Punya hebatnya Nabi Yusuf ni. Kisah dia gitulah. Tu yang geram sangat tu. Satu hari tu sekalian mak engku Leha tu dia cuba pujuk Usop. Sop, jomlah Sop. Nabi Yusuf tak mau. Mana boleh kan, berdosa. Lalu diterkamnya dari belakang tu sekalian. Bila diterkam, koyak baju belakang. Datang raja. Ni apa ni mak engku ni, kejar-kejar ni. Mak engku kata ni Usop punya kerja ni bang, kata dia. Ada yang baby dalam buayan tu bercakap. Baby tu cakap kan dalam Quran tu sebut, wahai raja, kalau nak tahu siapa yang salah, tengok di mana koyak baju Usop. Kalau koyaknya di depan, berarti Yusuf salah, Zulaiha betul. Pasal apa? Pasal Usop nak peluk Leha, mak engku Leha tolak, tarik bajunya koyak di depan. Tapi kalau koyaknya di belakang, berarti Yusuf betul, mak engku Leha yang salah. Pasal apa? Pasal dia terkam, Usop nak lari, tarik belakang. Maka raja pun tahu tu sekalian, yang salah ialah mak engku Leha tu sekalian. Tapi nak buat macam mana tu sekalian? Dia orang ni raja. Buat mesyuarat ahli dewan diraja tu sekalian. Panggil penasihat-penasihat 25%, 25%, panggil semua. Tanya, macam mana nak buat ni? Ni mak engku Leha yang kejar-kejar dengan Usop ni. Kan penasihat yang bagi tahu tu. Dia ada tuanku kena ingat. Walaupun mak engku Leha salah, tapi mak engku Leha tu permaisuri. Kalau kita ambil tindakan nanti malu kita, mencemar duli tau, rakyat tahu, tak boleh. Sumbat je Usop dalam penjara. Kan penasihat punya kerja tu sekalian. Tu sebab penasihat tu kalau nak cari penasihat yang betul-betul tu sekalian, dapat jenis Ahmad Nispu ni habis. Ni Ahmad Nispu Saleh Kamil. Saleh Kamil, Ahmad Nispu tu pak engku ya. Itulah punca Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tu dalam tu lah yang jumpa mimpi macam-macam tu sekalian. Dia dapat selesaikan masalah. Lalu dilantik jadi menteri. Yang kedua Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman begitu juga tuan-tuan sekalian. Dia tidak tinggalkan harta dunia, bahkan seluruh dunia milik dia sampai dia jadi raja. Bukan setakat raja kepada manusia saja, dia jadi raja kepada haiwan. Sampai dia faham cakap haiwan tuan-tuan sekalian. Kan dalam surah An-Naml tu cerita, dia kata wahai semut-semut sekalian, kau nanti sekejap lagi tentera aku nak lalu, kau bagi tahu semua semut masuk dalam lubang, jangan duduk atas, nanti terpijak mati. Maka senyum semut-semut itu tuan-tuan sekalian. Dia tahu Nabi Allah Yusuf alaihissalam bercakap dengan dia faham, dia bercakap pun Nabi Yusuf pun faham Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun faham. Tengok, dia tak tinggalkan. Kalau dia nak jadi ahli sufi, tak payahlah nak buat apa jadi raja ni, susah aja. Orang sana bising, orang sini bercakap je, leceh. Lebih baik duduk berzikir. Tapi Nabi Sulaiman tak buat macam tu sekalian. Jadi kerja kita ni, apa yang kita buat adalah kerja para rasul. Yang jadi JKK itu kerja Nabi tu sekalian. Yang jadi apa lagi?
JKK pengulu tu. Tapi pastikan jawatan yang kita gunakan itu untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan pribadi kita tuan-tuan sekalian. Ya? Bukan nak mengampu. Ini mengampu dahsyat betul 2-3 hari lepas tuan-tuan sekalian. Ya Allah, nak muntah betul. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Jangan letak jawatan kerana amanah itu daripada Allah. Allah Ta'ala bagi amanah supaya dijaga, bukan jadi rembat seorang diri tuan-tuan sekalian. Dia pandai pula berucap. Kita hendaklah menegur pemimpin dengan cara yang betul, bukan dengan membalon, dengan lutut. Apa hal ni? Dia balon kawan tu, lepas tu kawan tu tak boleh cakap tuan-tuan sekalian. Sian betul. Ini pun sama juga jenis dungu. Kalau betul-betul terror lah tuan-tuan sekalian, bagi kawan tu cakap. Awak cakap, dia cakap. Ini bukan siap pegang buku perlembagaan. Aku tengok juga sikit-sikit lah. Pasal nak muntah aku tutup jap. Ni perlembagaan kita, timbalan presiden mestilah membantu presiden. Naik-naik presiden mesti membantu presiden. Tak membantu rasuah nak buat apa tuan-tuan sekalian?